Bapa iaitu sesungguhnya kasih ia kepada anaknya sebenar-benar kasih sekiranya anak itu sekam di mata orang tetapi kepadanya manikam. Dia kata. Bapa ni dia kata masuk dalam bab baru, nak cerita pasal orang yang kita kena hubungkan bapa, ayah kita sendiri. Jangan kita nak putus silaturahim ni. Jadi ayah ni kasih akan anak dia kata. Sebenar-benar kasih dia kata. Ayah ni yang kasih. Mana taknya sanggup bekerja siang malam pagi petang kasihkan anak dia. Tak sayang. Sayang memang sayang. Siapa ada anak tahulah memang sayang. Dia kata sekalipun anak itu sekam di mata orang, hitam macam sekam padi, tak guna satu hapah pun. Kita kata sekam padi, hampah je tinggal. Sekam gandum, kan? Gandum dia dah keluar, dia punya beras dah buat keluar, tinggal kulit dia je, sekam. Tak guna di mata orang, tetapi manikam di mata dia. Manikam ni permata yang cantik, hitam tapi berkilat. Walaupun di mata orang tak guna, tapi kalau baik di depan dia tetap sayang. Orang katalah macam mana. Sebab tu kita jangan pelik. Bapa dia ni kita kata anak dia buat macam tu, dia tu lagi. Sebab anak dia tu pandai berlakon depan dia. Anak dia baik kan. Macam cerita apa, anakku Sazali kan. Anakku Sazali. Anak dia pandai berlakon depan ayah dia. Jadi dia tak boleh nak percaya. Itu memang kasih. Itu sebab apa jadi macam tu? Sebab memang kasih seorang bapa ni memang tertumpah kepada anak dia. Memang kasih. Sebab walaupun anak dia tu orang kata nakal di luar, tapi kalau baik depan bapa dia tu, dia memang tetap kasih. Yakni sekiranya tidak dipandang orang anaknya oleh hodohnya atau buruk perangainya, hodoh tak lawa, tetapi kepada bapa itu elok dan tak ada banding kasih kepadanya. Sukalah bapa itu menebus dengan jiwanya, memberi anak itu baik dan terpuji di sisi Allah dan makhluknya. Kalau anak tu baik, walaupun nakal, walaupun begitu, walaupun periksa tak lulus, SPM tak lulus, tapi baik dengan bapa, tetap juga bapa kasih. Jangan risau ni adik-adik ni. Ada kalau kata lulus SPM ingat ayah tak sayang, tidak. Kalau buat baik perangai tu elok, walaupun belajar tak berapa boleh, tapi kalau baik perangai akhlak je dengan bapa tu, tetap dapat kasih sayang bapa. Ini ulama ajar. Kita jangan duk risau sangat. Dia kata, dan sukalah bapa itu menebus dengan jiwa raganya. Maksudnya bapa tu tadi kalau dah kasih, dia akan sanggup berkorban jiwa dia, berkorban nyawa untuk memberi baik atau memberi kebaikan kepada anak dia. Dia buatlah apa saja, berkorban apa saja, supaya anak itu dapat kebaikan, terpuji di makhluk dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan pelik, bapa susah bukan main, dia susah. Kita kata hantar juga anak ke sekolah, hantar juga dah, sebab kasih sayang bapa. Ni nak cerita kasih sayang bapa macam mana. Sekalipun bapa itu dan dari kecil dipeluk, dicium, ditimang dengan kata yang baik dan pemberian yang baik-baik. Ini bapalah. Demikianlah hal orang yang ada insaf dan kasihan padanya, tidak lepas daripada kasihkan anaknya. Hingga Nabi kita pun kasih kepada anak dan cucu, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Dia kata, an Khawlah binti Hakim qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wa huwa muhtasinun ahada ibnatihi wa huwa yaqul innakum la tubkhaluna wa tuhibbuna wa tujahhaluna wa innakum liman raihanillah. Dia kata, maksudnya apa, diriwayatkan daripada seorang perempuan yang berjumlah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhuma. Insyaallah kata telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dan ia memeluk cucunya, iaitu seorang daripada dua anak
putrinya yang bernama Siti Fatimah radhiyallahu anha, dia kata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sekalian kamu anak cucu yang kecil-kecil menjadikan bapanya dan ibunya bakhil daripada menafkahkan apa yang di dalam tangannya dengan sebab mau menafkahkan bagi anak cucunya. Dan sekalian kamu hai anak cucu menjadikan takut bapanya untuk pergi berperang kerana takut barangkali mati, maka tinggal anaknya atau cucunya azab tiada azab di dalam kehidupan. Dan sekalian kamu hai anak cucu tidak memberi pandai bapa itu apa ilmu kerana berbimbang dengan memelihara anak cucunya. Dan sesungguhnya sekalian kamu hai anak cucu bakhil, dia kata cucu yang kecil daripada bauan-bauan syurga. Jadi kasih bapa dan nenek seolah-olah seperti bunga dikucup, dicium dan sehabis-habis sukanya. Maksudnya hadis macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kasih bapa ni sampai jadi kerekut nak sedekah sebab teringatkan anak dia takut tak cukup makan, tak cukup belanja. Sebab bapa tu terlebih kasih pada anak. Rasulullah beritahu, hai anak ni, kamu punya pasal lah menjadikan bapa kamu jadi pengecut sampai tak nak pergi berjihad, takut nak pergi perang, takut mati. Ini nak cerita betapa ayahnya jadi kasih, jatuh kasih kepada anak. Wa innakum liman raihanillah. Ni Rasulullah, bahasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan nak menggambarkan betapa bapa tu kasih kepada anak. Jadi tak patut kalau kita ni nak putuskan hubungan rahim tadi, perhubungan tadi dengan bapa kita sendiri. Begitu sekali bapa kita, ayah kita ada kasihkan kita. Oleh itu hendaklah kita jaga-jaga. Jangan sampai kita memutuskan hubungan rahim dengan cara, sebab apa? Sebab kita tak ziarah, sebab kita tak ambil tahu, kita tak baca doa pun. Barang tidak satu hari sekali, kata ulama. Dah meninggal kita pun tak pergi pun nak baca apa-apa sedekah ke di kuburnya. Sedangkan mereka menanti-nanti. Orang yang mati tu bila meninggal dunia, malaikat yang namanya Munkar dan Nakir ni, dia akan duduk di kubur si mati. Dia catat lagi. Kalau anak cucu dia datang, sedekahkan Fatihah, sedekahkan bacaan apa-apa, dia catat kebaikan.